Suara jelas kan? Jelas kan? Jelas. Jelas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Haikal Ashraf bin Rafi'i. Saya Nurhanam binti Syafiq. Dan saya Muhammad Syakir Alif bin Samsuri. Dan saya Nur Syafiqah binti Muhammad Haizam. Baiklah, berbicaranya kami di sini adalah untuk membincangkan dan mengupas isu semasa yang hangat di masa kini, iaitu Undi 18 ataupun erti kata lainnya penurunan had umur pengundi kepada 18 tahun. Bersama-sama dengan kami Tuan Muhammad Taufik bin Abdul Muttalib yang merupakan timbalan yang di-Pertua ABIM ataupun Angkatan Belia Islam Malaysia Daerah Manjung, juga mantan Adun Belia Negeri Perak siri pertama. Baiklah, tanpa melengahkan lagi masa, Tuan, suka untuk saya mengemukakan soalan yang pertama di sini. Berkaitan, saya ingin menanyakan pandangan Tuan, wajarkah cadangan Undi 18 ini ataupun cadangan penurunan had umur pengundi kepada 18 tahun untuk dilaksanakan di negara Malaysia? Silakan Tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara pengurusi majlis dan juga sahabat-sahabat yang lain. Baik, berkaitan dengan soalan yang dilontarkan tadi, terima kasih. Satu soalan yang baik, satu soalan yang memang sekarang ni sedang dikupas dan sedang panas dibahaskan. Dan tapi Alhamdulillah setakat ni berkaitan dengan isu Undi 18 ni telah diluluskan di Dewan Parlimen, di Dewan Rakyat pada bulan lepas tak saya. Okey, jadi berkaitan dengan cadangan had umur pengundi ni, jadi pada saya ini adalah satu kewajaran yang perlu dilakukan oleh kerajaan Malaysia, kerana kita melihat ketika ini ramai banyak negara-negara maju seperti dalam ASEAN sendiri, kita melihat cuma 2 negara sahaja yang belum menjadikan Undi 18 ni sebagai had umur yang layak untuk mengundi. Contoh macam dulu di Malaysia dan juga Singapura masih mengekalkan umur 21 tahun. Kan, tapi sekarang Alhamdulillah Malaysia telah mengikut jejak negara yang maju seperti negara-negara yang lain untuk menurunkan had pengundi daripada 21 tahun ke 18 tahun. Kan, macam sekarang kita tengok negara-negara maju yang lain, contohnya seperti di Scotland, Ecuador, di Cuba dan sebagainya, mereka telah menurunkan had pengundi kepada 16 tahun. Lebih muda daripada 18 tahun. Jadi ini adalah satu perkara yang wajar dilakukan oleh kerajaan Malaysia bagi kita merealisasikan ataupun mengharmonikan proses demokrasi Malaysia terutamanya dan melicinkan pentadbiran kerajaan, ataupun kita nak menggerakkan kerajaan ini supaya mendengar segala suara daripada akar umbi rakyat, tidak kira golongan muda ataupun tua ataupun golongan-golongan yang non-partisan contohnya, kan? Tapi ini adalah satu platform yang perlu diangkat oleh kerajaan yang akan segera supaya apa yang dibangkitkan oleh rakyat atau tak kira anak muda ataupun golongan dewasa sampai ke pihak pentadbiran eksekutif kerajaan untuk melaksanakan beberapa dasar dan juga perkara-perkara yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Itu saja. Soalan seterusnya adalah pada persepsi Tuan lah kan terhadap remaja masa kini, wajarkah mereka untuk memikul amanah dan tanggungjawab sebagai seorang pengundi? Wajar tak untuk pikul amanah dan tanggungjawab sebagai pengundi? Semestilah wajar, kan? Pasalnya kita nak berikan mereka ni sebagai hak pengundi. Macam sekarang ni kita tengok di Malaysia, rata-rata penduduk Malaysia kan dibarisi dengan golongan Gen Y, Gen Z dan sebagainya, dan sekarang ni zaman yang baru, dah ada generasi yang baru, kan? Jadi adalah wajar dan perlu untuk mereka memikul amanah ini, kerana bila mereka tidak dapat sesuatu perkara, sebagai contoh kan, macam anak-anak muda di universiti, di IPTA ataupun di IPTS nak melontarkan sesuatu idea, tapi mereka tidak diberikan hak untuk mengundi, diberikan hak untuk bersuara tentang apa yang mereka katakan. Bagaimana mereka nak menyampaikan suara mereka ni, kan? Jadi sebagai seorang anak muda yang yang berintegriti dan cintakan akan tanah air, maka wajar bagi semua anak-anak muda di Malaysia ini, kan, walaupun sekarang dah didaftarkan sebagai seorang pengundi secara automatik, dan perlu memikul amanah ni supaya menunjukkan rasa cinta kepada negara dan menunaikan tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia dengan memilih kerajaan yang apa yang mereka mahukan. Macam sekarang, macam saya katakan tadi, contoh pelajar universiti
ingin mengutarakan cadangan, mereka nak bagi pada siapa? Bagi pada golongan dewasa, adakah mereka melihat idea ini adalah selaras ataupun setanding dengan apa yang dibuat oleh kerajaan, ataupun adakah idea ini relevan untuk diangkat kerajaan menjadikan satu dasar ataupun akta ataupun undang-undang yang boleh dilakukan oleh anak-anak muda. Dan pastinya bila adanya kuasa Undi 18 ini, maka ini memberikan satu impact yang lebih dinamik untuk memperkasakan anak-anak muda, dan mereka haruslah bersedia untuk menjadi seorang pengundi yang beramanah, integriti dan cintakan kepada tanah air. Masya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Tuan. Okey, untuk soalan seterusnya, kita dapat lihat kebanyakan wakil rakyat dan pemimpin di negara kita kini terdiri pada orang yang sudah berumur. Pada pandangan Tuan, wajarkah ketika ini kepimpinan negara maupun negeri meletakkan ahli politik rakyat maupun Dewan Undangan Negeri? Wajarkah? Macam mana? Wajar Okey. kepimpinan negara maupun negeri meletakkan ahli politik muda dalam Dewan Rakyat maupun Dewan Undangan Negeri. Okey, baik. Soalan yang baik. Terima kasih saudara Syakir Alif, betul? Betul. Betul nama ni? Bukan nama komersial je ni. Kan? Anak muda memang ada satu nama yang komersial. Kan? Macam saya tak ada lah nama yang baik lah. Okey. Jadi macam sekarang kita melihat situasi politik ketika ini, kan, contoh PRU yang ke-14 yang lalu, kita melihat bagaimana anak-anak muda merealisasikan ataupun menunjukkan cara mereka dengan membuang undi. Dan kita melihat sejarah terukir di mana kerajaan ketika ini selama ini telah bertahan selama 60 tahun, kan, dengan kuasa anak-anak muda yang boleh mengundi ketika itu 21 tahun, maka mampu mengubah satu kerajaan, kan, yang telah lama 60 tahun berada di tanah air kita, beralih pada kerajaan yang baru, kan. Jadi sekarang ini, inilah masa, kan, untuk kita melihat anak-anak muda sekarang ini bukan anak muda yang tidak celik IT, tidak celik ilmu dan sebagainya. Mereka adalah seorang yang berintelijen, orang kata apa, mempunyai satu idea yang bernas, satu idea yang baik, satu pemikiran yang jauh, yang setanding dengan negara-negara yang lain. Dan juga mereka sekarang ni zaman yang mudah untuk mendapat ilmu dan juga info-info berkaitan dengan kerajaan. Contoh sekarang kita dengan apa nama teknologi yang ada, Google je macam-macam kita jumpa, tengok YouTube saja macam-macam kita jumpa. Jadi zaman sekarang ni pada saya anak-anak muda dah celik, dah berani, dah boleh menjadi seorang pemimpin walaupun di peringkat parlimen ataupun di Dewan Undangan Negeri. Sebagai contoh, pada pilihan raya negeri Melaka yang lalu, kita lihat berapa ramai anak-anak muda yang telah diletakkan sebagai calon untuk bertanding di Dewan Undangan Negeri Melaka. Dan alhamdulillah ada separuhnya yang berjaya memenangi pilihan raya tersebut dan ada yang tidak berjaya. Akan tetapi ini adalah satu platform ataupun kita boleh katakan satu apa nama pengalaman bagi mereka untuk mencari satu ruang. Bagaimanakah proses demokrasi itu berjalan? Bagaimanakah proses sistem pilihan raya ini dilakukan? Dan bagaimanakah caranya rakyat Malaysia ini melakukan pilihan raya untuk meletakkan seorang wakil rakyat di pihak parlimen ataupun di undangan negeri? Maka pada saya perlu, sebab proses semak dan imbang di peringkat persekutuan dan di peringkat negeri adalah sangat-sangat penting. Sebagai contoh sekarang kita melihat ada pembangkang yang kuat, maka sekiranya pembangkang itu kuat, kerajaan lebih berhati-hati dalam menentukan dasar ataupun perkara yang ingin dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Maka itu perlu. Sebab tu sekarang ni kalau kata tidak ada wakil anak muda di peringkat persekutuan ataupun Dewan Undangan Negeri, jadi bagaimana kerajaan nak bertahu apakah masalah yang dihadapi oleh anak-anak muda ketika ini dalam menghadapi cabaran hidup, dalam mendepani kegetiran hidup, mereka meneruskan kehidupan yang kita pun tidak tahu apakah masalah yang sebenarnya mereka hadapi. Jadi bila ada wakil anak muda ni, mereka di kalangan kita, di kalangan anak-anak muda yang tahu apa yang anak muda mahukan, apa yang anak muda mahukan kerajaan lakukan pada mereka, apakah bentuk skim, geran, bantuan ataupun apa sahaja perkara yang boleh kerajaan lakukan demi menjadikan anak-anak muda ni sebagai satu barisan hadapan yang penting buat negara dan juga negeri. Itu saja. Satu kupasan hebat di situ. Ya, panjang sangat. Bagus. Sejam lagi nak apa? Boleh tuan. Boleh. Masya Allah. Teruskan. Terima kasih untuk yang tadi tu. So jadinya kan Tuan, saya pula nak minta sikit penjelasan Tuan, macam seperti yang kita semua sedia maklum, dalam isi pelaksanaan undi 18 di negara kita ni, menurut Tuan lah kan, apakah antara cabaran-cabaran yang bakal dihadapi oleh negara
sekiranya had pengundi diturunkan kepada belia yang berumur tahun. Terima kasih. Baik, cabaran tu banyak. Dan sebelum ni kita pun tengok banyak ada satu sekumpulan yang telah buat satu protes ataupun gerakan bagi membantah pelaksanaan undi 18 ini. Ini adalah satu cabaran yang getih dibuat pihak kerajaan bagi meneruskan pindaan perlembagaan untuk menurunkan hak pengundi kepada 18 tahun daripada 21 ke 18 tahun. Memang ada, tidak dinafikan. Akan tetapi kita pihak kerajaan ataupun rakyat Malaysia sendiri kan, perlu bersedia bahawa ini adalah satu proses kemodenan ataupun kemajuan tamadun manusia, bahawa demokrasi ini berjalan dengan baik. Dan cabaran yang dilakukan yang biasa yang dihadapi yang saya katakan tadi adalah protes. Banyak memang ada gerakan yang lakukan protes, tapi kalau perkara dah diluluskan, kita protes pun dah tak ada function lah. Kan senang cerita, tapi dah diluluskan kerajaan. Cuma cabaran yang seterusnya, walaupun dah protes tak berjaya, adalah kesedaran ataupun penerimaan anak-anak muda ni bagaimana. Itu sebab pihak Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya perlu mewujudkan satu dasar ataupun satu subjek tentang political education, iaitu tentang pendidikan politik, menceritakan kepada anak-anak kita bahawa pentingnya proses demokrasi di negara kita dan pentingnya mereka ni faham bahawa di mana-mana sistem demokrasi ini ada baik dan buruknya. Maka setiap pihak perlu mainkan peranan, tak semestinya kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, guru-guru, pensyarah dan sebagainya kan. Tapi bila wujudnya education political ni, ia adalah satu perkara yang baik supaya anak-anak faham kenapa pentingnya menjadi seorang pengundi, apa perlunya dia mengundi di pilihan raya dan bagaimana proses demokrasi itu berjalan. Sebagai contoh, perkara ini juga perlu diperhalusi dan juga dilaksanakan dengan baik. Contohnya macam saya kata, politik itu bukan berdasarkan kepada kepatian, akan tetapi berdasarkan tentang alam sekitar, tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang sosial, tentang apa-apa, itu semua adalah politik. Kalau kata contoh kita ada masalah di kampus tentang beasiswa, kita utarakan kepada pihak atasan, adakah perkara itu dijalankan dengan baik? Belum tentu juga kan, mesti melalui beberapa dasar dan sebagainya ataupun proses prosedur yang perlu dilakukan. Maka itulah politik. Dan maka anak-anak muda ni perlu ditekankan dan diterapkan dengan pendidikan yang baik supaya mereka faham apakah itu pendidikan politik, apakah itu demokrasi, apakah itu hak pengundi, bagaimanakah mereka nak menjadi calon, bagaimanakah mereka nak memenangi pilihan raya dan sebagainya. Cukup sekadar faham proses demokrasi dan tanggungjawab sebagai pengundi, kerana ini akan memberikan satu gambaran yang baik dalam mengharmonikan atau mencantikkan proses demokrasi berparlimen dan juga raja perlembagaan negara kita, dan memberikan satu ruang ataupun satu perkara yang cantik dalam kita menerajui arus kemodenan negara. Dan sebab negara maju saya katakan awal tadi, macam di Scotland, di Cuba, Ecuador dan sebagainya, 16 tahun dah mengundi kan. Kita ni baru nak turun ke 18 tahun pun dah ada gerakan-gerakan sebagainya. Pada saya tidak ada isu, kerana anak muda kita sekarang semua dah cerdik pandai kan, tak dinafikan, dan mereka pun dah ada nak menilai di mana baik dan di mana buruk dia kan. Maka pada saya tidak ada isu, dan cabaran-cabaran tu sentiasa ada. Hatta sekarang pun tak semua orang tua faham tentang politik, faham kepartian. Politik adalah parti, dan tidak faham isu ekonomi juga adalah politik. Sehari hidup isu adalah politik. Siapa yang buat dasar kalau bukan kerajaan kan? Adakah isu sehari hidup ni bincang di Starbucks ke, di McD ke, kita bincang-bincang, kita luluskan. Lulus tak? Tak lulus. Tetap kita peringkat persekutuan. Maka itu adalah politik kan. Alam sekitar juga politik kan. Masalah sosial sekarang anak-anak muda kita, itu pun politik, dibincang di peringkat kementerian, peringkat persekutuan dan juga Dewan Undangan Negeri. Apakah langkah ataupun cara untuk kita membantras ataupun kita menangani gejala-gejala yang telah dilakukan. Jadi cabaran itu pada saya sepanjang masa ada cabaran, dan ini adalah satu pertama kali kita melaksanakan proses undi 18 ni. Jadi kita akan tengok pelaksanaannya pada pilihan raya yang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya baik dan berjalan dengan lancar, insyaAllah. Baiklah Tuan. Maksudnya Tuan, undi 18 ni sudah pun dilaksanakan di Malaysia lah. Betul. Oh, so dia Dan memang diluluskan di diluluskan lah. Dewan Rakyat Parlimen Malaysia. Baiklah, suka cerita dengan pada itu, suka untuk saya menambah lah. Saya pun suka je. Undi 18 ini telah pun dilaksanakan. Jadi saya tertanya-tanya,
apakah bentuk sumbangan ataupun kebaikan yang bakal diperoleh demi memajukan ekonomi negara dan membangunkan lagi negara Malaysia ini? Apakah bentuk sumbangan ataupun kebaikan yang boleh kita peroleh lah? Soalan ni memang tertanya-tanya. Kalau macam kita orang biasa pun tanya apa pentingnya budak-budak muda ni mengundi, apa pentingnya mereka ni buang undi, apa pentingnya mereka jadi calon, kan umur berapa tahun jagung, kan. Tapi sebenarnya ni satu kepentingan, kita kena melihat dari satu sudut yang lebih kehadapan, yang lebih jauh, bahawa anda kata macam saya katakan awal tadi, kita tidak mendengar pandangan anak-anak muda, kita tidak mendengar pandangan suara-suara beliau, bagaimana kerajaan nak melaksanakan dasar yang selaras dengan pertumbuhan manusia ketika ini, kan. Zaman semakin lalu, semakin ke hadapan lebih canggih. Tambah kita nak menghadapi tentang industri IR 4.0, Industrial Revolution, kan, revolusi industri 4.0 yang penuh dengan robotik, penuh dengan teknologi yang canggih dan sebagainya. Maka ini memerlukan idea dan juga sumbangan jasa daripada anak-anak muda. Jadi itulah satu perkara kebaikan bila kerajaan mendengar anak muda, memberikan satu ruang ataupun platform yang terbaik buat anak muda melontarkan idea supaya pentadbiran kerajaan lebih utuh, lebih licin, lebih jitu dan kuat tanpa ada bangkangan daripada pihak-pihak yang tidak faham apakah dasar yang dilakukan oleh kerajaan. Inilah satu perkara yang memberikan kebaikan kepada negara kita. Dan anda kata macam saya kata tadi, kabinet kita tidak ada seorang pun anak-anak muda. Bagaimana dia nak menyelesaikan masalah di kalangan anak muda? Yang faham anak muda ni anak muda juga. Saya tak nafikan mak ayah kita faham lah, kan, anak. Tapi adakah mak ayah kita sebagai Perdana Menteri? Adakah mak ayah kita sebagai Menteri Belia dan Sukan? Adakah mak ayah kita sebagai Menteri Kebajikan dan sebagainya? Kan, dan tidak, maka perlukan juga saranan ataupun sumbang idea daripada anak-anak muda bagi melicinkan pentadbiran kerajaan ke arah yang lebih baik. Di samping itu juga orang kata apa, kebaikan dia mengiktiraf suara anak-anak muda dan juga belia di negara kita supaya mereka faham. Mereka juga mempunyai peranan yang penting dalam membangunkan generasi yang akan datang. Macam sekarang kita rasa tertanya-tanya, kita ada idea, kita nak sumbang kepada mana? Kan, kita bagi kepada orang yang lebih tua pada kita, contohnya, kan, kita bagi kata tak relevan idea ni semua idea sampah, kan. Tapi kita tengok 5 tahun akan datang, tiba-tiba idea tu menjadi. Kerana apa? Munculnya seorang anak muda yang pemikiran sama dengan kita. Maka itu satu kebaikannya yang penting dan juga baik buat negara kita. Itu sebabnya apabila diturunkan had mengundi daripada 21 ke 18 tahun, maka ini membuka mata kepada anak-anak muda dan juga kepada semua rakyat Malaysia negara kita bahawa beri pentingnya kerajaan mendengar dan orang kata apa, melihat bagaimana anak-anak muda ini bekerja dan mendengar suara mereka, bahawa suara mereka ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam membantu pembangunan negara dan juga mengharmonikan sistem demokrasi di Malaysia, di mana setiap lapisan umur mampu menyuarakan pandangan dan hak mereka di sebagai seorang warga negara Malaysia. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Cukup dekat tu. Kena lagi. Alhamdulillah, so far cukup. Ya. Ada lagi soalan yang kena? Tak ada dah? Tak ada. So far tak ada lagi. Semua tak ada dah? Kan? Ada, boleh lagi berusaha lagi. Kita terus pergi ke penutup lah. Oh, ada begitu dah. Macam terus je pop. So, terima kasih Tuan atas penjelasan tadi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Taufik kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam membuat orang cakap apa ni, sedikit sebanyak memberi kupasan dan pendekatan berkaitan dengan isu pengundi 18 tahun yang boleh dikatakan menjadi buah mulut para ahli politik sendiri maupun netizen-netizen di luar sana. So jadinya mungkin Tuan ada sepatah dua kata sebelum kita mengakhiri perbualan kita pada hari ini. Sepatah dua kata. Saya tak tahu, rasanya lebih daripada sepatah dua. Cuma saranan saya terutamanya buat anak-anak muda, buat kalian semua faham bahawa inilah satu peluang ataupun platform yang terbaik buat kita sebagai anak-anak muda untuk menyuarakan hak kita, untuk menyuarakan pandangan kita, untuk menyuarakan idea dan juga apa yang terbuku di hati kita kepada pihak kerajaan. Apa yang perlu mereka lakukan di zaman kita. Contoh sekarang ni kita mendepani cabaran dalam meneruskan kehidupan, masalah pengangguran yang sangat tinggi, kan. Kemudian peluang-peluang belajar tempat di IPTA dan IPTS sebagainya sebagai contoh.
kemudian peluang grant ataupun bantuan modal bagi usahawan belia atau usahawan muda. Maka ini adalah satu ruang dan juga peluang buat kita anak muda. Bila kerajaan memberikan satu pembinaan automatik, maka pilihan di tangan kita, pilihlah kerajaan yang mampu ataupun pilihlah wakil rakyat yang mampu membawa suara kita ke peringkat persekutuan ataupun Dewan Undangan Negeri supaya dilaksanakan satu perkara yang baik buat generasi kita sekarang dan juga di masa akan datang. InsyaAllah. Allah Allah, insyaAllah. Ada cakap lagi tadi tapi tak apalah, cukup dah. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Taufik kerana sudi bersama kami semua pada hari ini. Saya rasa cukup sekadar itu untuk kita punya kupasan dan ulasan mengenai undi 18 ini. Kita tutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim.